Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, telah sampai kepada saya sebuah video TikTok di mana Ustaz Azhar Idrus ditanya tentang pembahagian daging kurban dan beliau pun menjelaskannya. Setelah saya menonton video TikTok tersebut, pendek saja, 3 minit, saya mendapati ada beberapa perkara yang perlu diluruskan dan ada beberapa perkara yang perlu diperluaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, sila tonton video itu terlebih dahulu. Merujuk kepada video TikTok itu, saya maklum bahawa tarikhnya 16 Julai 2021. Berarti lebih kurang setahun yang lepas. Okey? Jadi seandainya Ustaz Azhar Idrus telah pun membetulkan pandangannya, telah pun memperincikan pandangannya, minta maklumkannya kepada saya. Jadi, apa yang saya nak react di sini, apa yang saya nak jelaskan, apa yang saya nak luruskan, apa yang saya nak perluaskan adalah berdasarkan video TikTok bertarikh 16 Julai 2021 itu ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, merujuk kepada video tersebut, sila tonton. Di sini saya nak ringkaskan kepada beberapa poin penting daripada video itu ataupun daripada Q&A tersebut ya. Beliau ditanya tentang lembu korban seekor. Mana lebih afdal? Diberi kepada fakir miskin atau dimasak dagingnya? Semua jemaah boleh rasa. Maka Ustaz menjawab dan saya ringkaskan kepada 5 poin ya. Pertama, daging korban haram. Tidak diberikan kepada orang miskin dan tidak sah. Beliau ulangi lagi, tidak sah korban tersebut. Dan kemudian beliau jelaskan lagi bahawa daging kurban wajib beri yang mentah kepada orang miskin. Tidak, kalau tak bagi, tak sah korban. Okay, kemudian beliau menyebut lagi bahawa kita, maknanya beliau mengkritik sebahagian amalan masyarakat kita, yang ini korban setapak tangan je untuk orang miskin. Maknanya daging tu sebesar tangan ni saja yang diberi kepada orang miskin, satu besen bawa balik rumah. Maknanya katakanlah daging korban tu jumlahnya 9 kilo, satu tapak tangan kira apa? 500 gram ke? Jadi 500 gram sahaja yang diberikan kepada orang miskin, 8.5 kilo bawa balik rumah. Dan beliau mengkritik ini sebagai mazhab ayah pin, katanya ya. Poin terakhir beliau tekankan, beliau menyebut harus 2 kali ya, harus buat 3 tumpuk. Yang ini bahagikan kepada 3 bahagian. 3 kilo, katakan daging tu 9 kilo, 3 kilo sedekah kepada orang miskin sebagai pemberian yang wajib, sebagai yang wajib daripada daging korban itu. 3 kilo untuk yang bukan miskin, kawan-kawan, rakan pejabat, jiran-jiran apa, dan 3 kilo kita makan sendiri. Dan beliau ulangi, itu harus tetapi kurang pahala. Jadi 3 kali ya beliau sebut hukumnya harus ataupun hukumnya mubah, membahagikannya kepada 3 bahagian. 1/3 disedekahkan kepada orang miskin, 1/3 untuk diberikan kepada orang yang biasa-biasa, maknanya dihadiahkan. Sedekah hanya untuk orang miskin. Kalau orang yang berkemampuan, orang yang berkecukupan, kita sebut sebagai hadiah. Dan 1/3 lagi adalah untuk diri sendiri, ahli keluarga sendiri, dan beliau sebut hukumnya harus. Okey. Dan seperti biasa beliau tidak ketinggalan untuk mengata ataupun menyindir ya. Tadi macam saya sebut, mazhab ayah pin lah beliau sindir, bodoh dari Syiah lah. Pasal apa? Pasal bodoh. Pasal apa bodoh? Sebab tak mengaji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan 5 poin penting tentang pembahagian daging korban itu, yang saya nak bincang dalam video ini ialah, benarkah pembahagian tersebut adalah daripada mazhab Asy-Syafi'i? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula dengan tempat yang tiada orang miskin? Okey, sebab daging kurban tu katanya sebahagian mesti diberi kepada orang miskin. Tapi dalam rangka kita buat korban di sebahagian tempat, khasnya di Lembah Kelang ni ke, tak tahu ataupun tak ada orang miskin. Kadang sudah pun diketahui tempat orang miskin. Tapi sebab di Lembah Kelang ni jumlah orang yang buat korban banyak tau. Macam saya di Shah Alam. Shah Alam ni suraunya banyak. Dekat-dekat je. Bila azan kita nak jawab azan pun susah. Sebab saya nak jawab azan yang mana ni? Okey, dan setiap surau ni pada musim Hari Raya Haji
boleh kata purata 5 ekor, 7 ekor, 9 ekor lembu. Okey, satu surau tau. Padahal satu surau dengan satu surau lain, bila azan boleh saling mendengar antara satu sama lain. Demikian punya banyak surau, punya banyak lembu, jika wajib sebahagian daripadanya diberi kepada orang miskin, payah tu. Kena pula tadi disebut tidak sah korbannya. Baik, katakanlah kita telah kenal pasti orang miskin, kita nak bagi pula. Bila banyak sangat korban, banyak pula daging yang diberi kepada orang miskin pula jadi stres. Kenapa pula? Tak muat peti sejuk. Kalau dah orang miskin, kita tak adalah menjangkakan peti sejuk mereka besar macam peti sejuk rumah orang-orang kaya yang pintu boleh buka macam ni kan. Yang kita pun boleh berdiri menyuruk dalam pun tak adalah peti sejuk besar macam tu. Jadi kalau nak disedekah pun, sebab yang nak bawa korban ni sebegitu ramai, tapi yang nak diberi kepada orang miskin tu taklah sebegitu ramai. Jadi yang ada tu pun dah overload dengan daging korban. Jadi bagaimana pula ya? Baik, soalan pertama. Benarkah yang sedemikian itu merupakan mazhab Asy-Syafi'i? Bagi menjawab soalan itu, saya merujuk kepada kitab ini, Al-Muqtamad Fiqh Imam Asy-Syafi'i ataupun Imam Syafi'i. Ini ialah edisi terjemahan terbitan Jasmine yang disusun oleh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Sebelum ni kita biasa kenal Syekh Wahbah Az-Zuhaili kan? Yang ini Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Ini terjemahan daripada kitab Arab. Okey. Baik. Kenapa yang disebut sebagai muktamad? Kenapa pula muktamad ya? Baik. Kalau kita mengkaji dalam mazhab Syafi'i ini, kita akan ketahui bahawa dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf yang banyak. Ada kaul itu, kaul ini, kaul yang asah, apa tu ya. Sebagai contoh, kalau kita baca kitab Rawdatul Talibin oleh Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhazzab oleh Imam Nawawi, ada banyak khilaf. Khilaf ni bukan melibatkan tokoh-tokoh daripada mazhab lain. Tak, semuanya yang dalam mazhab Syafi'i. Kemudian pandangan yang mutaqaddimin, pandangan yang mutaakhirin. Jadi dalam kitab ini, Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyusun apa yang final, apa yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini adalah rujukan yang memudahkan kita. Kalau kita kaji kitab-kitab yang saya sebut tadi tu, banyaknya pandangan. Yang mana satu ni? Okey, baik. Jadi saya tak ada edisi Arab, saya ada edisi terjemahan. Mohon sahabat-sahabat, para penonton yang ada edisi Arab yang asal, tolong semak terjemahan yang dilakukan oleh penterjemah ni ya. Baik, dalam bab korban, dalam bab memakan haiwan korban. Okey, saya bacakan sahaja. Antaranya disebut dan disunatkan. Okey, hukum sunat ya. Disunatkan untuk memakan sepertiganya dan menyedekahkannya sebanyak 2/3 kepada kaum muslimin. Bila sebut sedekah, maklum ia adalah untuk orang miskin, fakir miskin ya. Kalau sebut hadiah, ia adalah untuk orang yang berkecukupan. Baik. Atau, masih dalam kategori sunat itu, atau memakannya sebanyak 1/3, menyedekahkannya 1/3 dan menghadiahkannya kepada orang-orang kaya atau selain mereka 1/3. Jadi 1/3, 1/3, 1/3. Apa hukumnya yang muktamad dalam mazhab Syafi'i? Sunat. Tadi Ustaz Azhar Idrus sebut harus. 3 kali beliau ulang ya. Tak betul. Hukumnya ialah sunat. Dan jika yang berkaitan menyedekahkannya sebanyak 2/3, maka hal tersebut adalah lebih afdal. Okay, tadi sunat bahagi kepada 3 kelompok, 3 pembahagian kan? Okey, tapi kalau 2/3 tu kepada orang miskin, itu adalah lebih afdal. Dan dibolehkan baginya untuk mengalihkan sukatan sedekah tersebut kepada satu orang miskin sahaja. Dan, yang ni penting, dan jika dia ingin memakan yang lebih banyak lagi, kalau yang ada terbitan ini, muka surat 471 dan seterusnya, dan nak makan lagi banyak lagi, sendiri nak makan. Okey? Maka wajib baginya untuk menyedekahkan sedikit yang boleh dinamakan dengan sedekah kerana tujuannya adalah untuk bersikap belas kasih kepada kaum muslimin. Saya ulang yang tadi disindir oleh Ustaz Azhar Idrus sebagai mazhab Ayah Pin. Apakah itu? Kita ni korban setapak tangan untuk orang miskin
dan satu besen bawa balik rumah. Okey, apa pandangan muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i? Dan jika dia ingin memakan yang lebih banyak lagi, maknanya yang sebesen itulah, maka wajib baginya untuk menyedekahkan sedikit. Kadar sedikit tak boleh disebut, tapi yang sedikit tu asalkan yang boleh kita sebut sebagai sedekah. Bila kita bagi pada orang miskin, kita boleh katalah ini sedekah daripada daging korban saya. Jangan bagi sepotong daging, memang macam okey. Jadi ini adalah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ia bukan mazhab ayah pin. Okey. Dan jika ia memakan semuanya, makan semuanya, macam mana? Tak sah korban ke? Sambung Dan jika dia memakan semuanya, dapat 9 kilo dia bawa balik sebab peti sejuk maka dia mesti menanggung ukuran dagingnya yang boleh dinamakan sebagai sedekah kepada kaum miskin. Apa maksud ayat yang terakhir ini? Okey, seorang sahabat saya yang memang seorang ustaz dan pakar dalam mazhab Asy-Syafi'i, beliau menjelaskan dalam WhatsApp-nya, saya bacakan di sini. Kalau dah dimakan semua daging tu, halal daging tersebut, bukan tak sah, bukan haram, halal daging tersebut, bahagian sedekah yang wajib boleh diqada dengan beli sejumlah daging yang boleh dikatakan sebagai satu pemberian kepada orang miskin dan disedekahkan bahagian itu kepada orang miskin. Apa maksudnya di sini? Okey, saya cuba explain Katakanlah buat korban dapat daging 9 kilo. 9 kilo bawa balik rumah sendiri saja. Okey? Tapi bahagian yang wajib kepada orang miskin tu macam mana? Boleh qada dengan cara pergi pasar ke, pergi hypermart mana-mana ke, beli bahagian yang kita kata boleh dinamakan sebagai sedekah. Beli daging 500 gram, beli daging 1 kilo ke 500 gram ke, dan boleh digunakan itu untuk qada. Daging yang telah makan tadi tu, yang bawa balik semua 9 kilo tu halal dan tak ada kaitan dengan korban yang kononnya tidak sah. Ini adalah daripada mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Jadi, saya sambung. Jadi, afdalnya adalah menyedekahkan seluruh sembelihan dengan menyisakan sedikit untuk mengambil berkat dengan memakannya. Yang ni, to be fair, Ustaz Azhar Idrus pun ada sebut. Kita sedekahkan semua. Bila sebut sedekah, ia adalah untuk orang miskin. Dan kita makan sedikit untuk mengambil berkat dengan memakannya. Hal itu kerana bersedekah adalah perbuatan yang lebih dekat kepada ketakwaan dan jauh dari sikap yang mengikuti hawa nafsu belaka. Jika memakan bahagian dari sembelihan tersebut adalah sebuah perbuatan, jadi memakan bahagian dari sembelihan tersebut adalah sebuah perbuatan yang mengikuti ajaran ayat tersebut dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perenggan yang terakhir saya baca ni selari dengan apa yang disebut oleh Ustaz Azhar Idrus. Okey, jadi poin pentingnya bila dibahagikan kepada 3 pembahagian, ia bukan harus tetapi sunat. Itulah yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jika seseorang itu dia nak makan semua, dia hanya mensedekahkan sedikit saja, satu portion yang tidak disebut berapa jumlahnya, tetapi yang boleh kita namakannya sebagai sedekah kepada orang miskin, ia dibolehkan di sisi mazhab Syafi'i. Ia bukanlah sesuatu yang boleh dikritik atau boleh disindir sebagai mazhab ayah pin. Dan jika nak makan semua pun boleh. Nak makan semua pun boleh. Bukanlah nak kata daging itu haram, bukanlah nak kata korban itu tidak sah. Tapi apa yang dia lakukan ialah dia qada balik. Maknanya dia boleh pergi beli daging yang lain, bukan daging korban. Pergi pasar, pergi mana beli daging yang kita kata yang sesuai untuk dinamakan sedekah. Bagi saya mungkin 500 gram, mungkin 1 kilo, dan dia sedekahkan yang dia beli itu sebagai qada. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i yang muktamad. Baik, Ustaz Azhar Idrus juga ada sebut sebagai tidak sah korban, tidak sah korban. Jadi di sini juga ada syarat-syarat korban. Okey. Antaranya nombor 1, haiwan ternak, iaitu unta, lembu, kambing. Ayam tak boleh, arnab tak boleh, badak sumbu tak boleh. Kita fahamlah kan. Jadi antara syarat-syarat sah tu, yang pertama ialah haiwan yang 3 tu, lembu, unta, kambing. Nombor 2 ialah umurnya
Okey, saya tak payah baca dah, panjang kan. Nombor 3, bebas dari aib dan cacat. Nombor 4, niat. Dan kemudiannya waktu berkorban, iaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Okey, secara terperinci ada di sini. Maknanya kalau seseorang itu dia melakukan korban, dia nak buat korban, tapi dia sembelih pada 8 Zulhijjah, tidak sah. Jika dia sembelih pada 15 Zulhijjah, tidak sah. Okey, tak pula disebut di sini bahawa syarat sah korban ialah sebahagian tu wajib disedekahkan kepada orang miskin. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, itu yang daripada muktamad. Apa yang muktamad dalam fiqh mazhab Asy-Syafi'i berkaitan dengan pembahagian daging korban. Okey, jadi inilah yang saya katakan, ada beberapa perkara daripada penjelasan Ustaz Azhar Idros yang perlu saya luruskan berdasarkan apa yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik, seterusnya saya nak bincangkan pula, ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Okey, bagaimana pula dengan, tadi kan saya katakan, orang yang dia buat korban, tapi tempat dia tak ada orang miskin. Ataupun ada orang miskin, nak bagi orang miskin tu pun dah macam ni. Dah tak muat dah, tak boleh terima lagi dah. So, dah tak ada orang miskin nak bagi. Macam mana tu? Okey, untuk menjawab persoalan ini, ayuh kita rujuk kepada tafsir Al-Qurtubi. Okey, kenapa rujuk kitab tafsir pula? Ini kan kita dah bincang bab hukum. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tafsir Al-Qurtubi ni istimewa kerana ia membicarakan hukum-hukum daripada sesebuah ayat. Hukum-hukum Al-Quran, daripada sesebuah ayat Al-Quran, apakah hukum-hukumnya. Dan di sini ada 2 ayat daripada Al-Quran yang membicarakan tentang pembahagian korban. Okey, ayat pertama ialah surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 28. Okey, rangkap yang terakhir, yang ini firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira. Okey, maka makanlah sebahagian daripadanya, makanlah sebahagian daripada korban tersebut dan berilah makan kepada orang-orang fakir. Okey, nanti kita rujuk tafsir bagi ayat ni. Okey, sila catat surah Al-Hajj ayat 28 dan kemudiannya surah Al-Hajj ayat nombor 36. Ayat nombor 36. Okey, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra. Maka makanlah daripadanya, daripada haiwan korban tersebut, dan berilah makan kepada orang-orang yang qanaah, yang berkecukupan. Jadi kita hadiahkan, bagi makan itu sebagai hadiah, dan kepada orang-orang fakir. Jadi ayat ni pula bahagi kepada 3. Ayuh kita rujuk apa penjelasan Imam Al-Qurtubi hukum berkaitan dengan pembahagian daging korban tersebut berdasarkan kedua-dua ayat ni. Untuk melihat yang sedemikian, saya tak mahu baca saja, tapi saya nak tunjuk dengan kamera saya ni tafsir Al-Qurtubi supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat dan boleh baca sendiri. Sebab nanti saya bacakan tak percaya pula. Betul ke ada pandangan macam ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekejap ya, saya pusing kamera ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di skrin anda sekarang ini ialah tafsir Al-Qurtubi daripada perisian Maktabah Syamilah daripada laptop saya ya. Tafsir Al-Qurtubi ataupun nama penuhnya Al-Jami' li Ahkamul Quran. Himpunan hukum-hukum daripada Al-Quran. Bila kita nak tahu hukum-hukum fiqh, hukum-hukum fiqh daripada sesuatu ayat Quran, rujukan pertama yang saya buka bila saya nak tahu perbincangan hukum ialah tafsir Al-Qurtubi ni. Sebab tafsir ini dia khusus memberi tumpuan, membicarakan hukum-hukum fiqh berkaitan dengan sesuatu ayat. Okey, jadi ini tafsir Al-Qurtubi, tafsir bagi ayat 28 surah Al-Hajj. Okey, bagi edisi Maktabah Syamilah jilid 12 muka surat 44. Boleh nampak di bawah ni. Okey, jilid 12 muka surat 44. Sesiapa yang merujuk edisi yang lain, sila rujuk tafsir surah Al-Hajj ayat nombor 28 perbincangan ke-8. Apa benda pula perbincangan ke-8 tu? Okey, kalau kita lazim dengan tafsir Ibnu Katsir, bagi setiap ayat itu dia akan
membahagikan perbincangan itu kepada beberapa pecahan. Beliau sendiri akan berkata, bagi ayat ini ada 9 perbincangan. Bagi ayat ini ada 5 perbincangan. Bagi ayat ini ada 14 perbincangan. Begitu. Jadi nak sebut perbincangan ke, nak sebut subtopik ke, ataupun pembahagian ke. Okey, jadi perkataan ini ialah yang ke-8. Merujuk kepada ayat yang saya baca tadi. Fakulu minha, maka makanlah daripadanya. Nya di sini merujuk kepada haiwan korban tersebut, ya. Jadi saya terjemahkan terus. Okey, berdasarkan potongan ayat itu, fakulu minha. Okey, di sini juga terdapat bukti boleh membicarakan ayat bahawa setiap rangkap itu ada hukum-hukumnya yang tersendiri. Sebab kadang-kadang kita dengar orang yang tak faham dalam bidang tafsir dan mengkritik. Tengok dia orang ni, main tebuk je ayat suka hati. Main ambil je potongan tu, potongan ni. Padahal cara yang sedemikian adalah boleh. Sebagaimana yang terbukti dalam kitab-kitab tafsir. Salah satu daripadanya ialah tafsir Al-Qurtubi ini, ya. Maka terhadap potongan ayat, maka makanlah daripadanya. Apa berkata Al-Qurtubi? Perintah yang maknanya sunat. Okey. Yang ni an-nadbu ialah mandub. Tuan-tuan dan puan-puan, di sisi para ahli fiqh, hukum sunat tak semestinya mereka sebut sunat. Kadang mereka sebut mandub, kadang mereka sebut mustahab. Ada di kalangan ahli fiqh tak suka sebut sunat. Sunat tu dalam bahasa Arab sunnah. Dan istilah sunnah tu di sisi ahli fiqh bermaksud berbeza. Di sisi ahli hadis maksudnya berbeza. Kalau mereka sebut sunnah, nanti berlaku kekeliruan pula di kalangan para pembaca. Maka mereka menggunakan istilah mandub ataupun mustahab. Okey, poin pertama. Poin kedua, di sisi sebahagian ahli fiqh, mandub tu ada maksudnya yang lebih terperinci, mustahab itu ada maksudnya yang lebih terperinci. Okey, saya tak nak jelaskan di sini. Okey, panjang pula cerita nanti. Tapi cukuplah untuk mengatakan mandub, mustahab ini dia duduk dalam kategori sunat. Iaitu apa yang berada di antara wajib dengan mubah. Ataupun wajib dengan harus. Okey, di sisi sebahagian ahli fiqh yang lain pula, mandub dan mustahab ini sama saja maksudnya, ya. Okey, sama saja. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi berkata, meskipun ayat ini berbentuk perintah, fakulu minha, maka makanlah daripadanya, ia berbentuk perintah, akan tetapi maknanya ialah sunat ataupun mandub. Di sisi jumhur ulama, ia bermaksud sunat ataupun mandub, ya. Dan di sunat lagi ni, mustahab kan? Okey, wa yustahabbu, dan disukai bagi seseorang itu untuk makan daripada hadyu dan udhiyah. Apa beza hadyu dengan udhiyah? Hadyu ni ialah haiwan korban yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan haji di Mekah. Itu disebut sebagai hadyu. Udhiyah ni pula haiwan korban oleh orang-orang selain di Mekah. Macam kalau kita yang buat di Malaysia ni lah, dia disebut sebagai udhiyah. Jadi baik kepada hadyu ataupun udhiyah, okey, dibolehkan makan daripadanya dan mensedekahkan kebanyakan daripadanya. Maka disunatkan, maka di sini masih dalam perbincangan sunat, ya, ataupun mandub ataupun mustahab untuk makan untuk seseorang itu. Terjemah harfiah seorang lelaki itulah. Okey, untuk seseorang itu makan daripadanya dan mensedekahkan kebanyakan daripadanya. Bersama dengan itu dibolehkan untuk bersedekah kesemuanya sekali dan makan kesemuanya sekali. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, di sisi jumhur, nak makan semua pun sekali boleh. Tak mengapa. Nak mensedekah pun semua kan sekali pun boleh juga. Ini adalah pandangan jumhur. Okey, saya ulangi, ya. Apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, ayat ini yang berbentuk perintah tetapi maksudnya ialah mandub, yang ini sunat di sisi jumhur. Saya highlight di sini lah, jumhur, ya, majoriti ulama. Dan sunat juga dan mustahab bagi seorang lelaki itu untuk makan sebahagian daripada korbannya, baik yang di Mekah tu ataupun yang buat di tempat lain, dan mensedekahkan kebanyakan daripadanya. Maknanya 9 kilo tu, dia nak makan 1 kilo, dia nak mensedekahkan 8 kilo, bagus. Bersama dengan itu dibolehkan juga. Dia nak sedekah semua pun boleh, nak makan semua pun boleh. Okey, kemudian pandangan yang kedua, wa syazzat ta'ifatun.
dan satu pandangan daripada sekumpulan ulama yang syaz. Syaz ni kita sebut janggal ataupun aneh ataupun asing adalah wajib untuk makan dan memberi makanan. Untuk makan dan memberi makan, memberi di sini kepada orang miskin lah, berdasarkan zahir ayat. Yang ini potongan ayat ini mereka faham sebagai ialah perintah wajib dan bukannya perintah sunat. Okey, jadi potongan sini saja cukup. Jadi jumhur berpandangan sunat. Okey, bukannya wajib tetapi sunat untuk makan sebahagian dan mensedekahkan sebahagian. Okey, dan kalau nak makan semua pun boleh, nak sedekah semua pun boleh. Hanya sekumpulan yang berpandangan ia adalah wajib, okey, untuk makan dan bersedekah dengannya, okey, berdasarkan zahir ayat. Okey, ini daripada tafsir Al-Qurtubi, tafsir ayat 28 surah Al-Hajj. Okey, saya biarkan sikit bagi siapa yang nak baca lanjut. Okey, seterusnya tadi saya baca satu lagi ayat apa? Surah Al-Hajj ayat nombor 36. Ya, jilid 12, muka surat 47. Okey, perbincangan yang ke-14 terhadap ayat nombor 36 ni, berbelah-belah perbincangannya. Okay. Zahaba aksarul ulama'i ila annahu yustahabbu an yatasaddaqa bi sulusi wa yut'ima sulusa wa ya'kulu huwa wa ahluhu sulusa. Dan okey, bicaranya telah berpandangan kebanyakan ulama, okey, aksaru kebanyakan ulama kepada bahawasanya disunatkan, mustahab ya, disunatkan, bukan harus. Tadi siapa yang kata harus, dia ulang 3 kali harus dan kemudian okey, tak nak sebut lagi lah. Okey, harus ya. Yang benar di sisi jumhur ialah mustahab. Alamak, hilang dah pula. Okey, untuk dia bersedekah 1/3, dia memberi makan 1/3 dan dia sendiri makan. Untuk dia dan ahli keluarganya 1/3. Jadi bukanlah harus tetapi mustahab. Yang ini sunat. Okey, tuan-tuan, tafsir Al-Qurtubi, perbincangan yang ke-14 daripada ayat 36 surah Al-Hajj. Baik, itu saja yang saya nak tunjuk. Saya pusing balik kamera menghadap muka saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, daripada apa yang saya jelaskan sebelum ini dan juga daripada apa yang saya bacakan daripada tafsir Al-Qurtubi, ingin saya beri beberapa poin sebagai kesimpulan. Pertama sekali, yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i ialah disunatkan. Bukan harus, bukan mubah, tetapi disunatkan untuk membahagikan. Untuk membahagikan daging korban itu kepada 3 bahagian. Pertama, kepada orang miskin. Kedua, kepada orang yang berkecukupan. Dan ketiga, kepada orang yang melakukan korban itu sendiri. Okey? Yang pertama. Yang kedua, memang tidak diragukan, lebih afdal jika bahagian kepada orang miskin itu dilebihkan. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang muktabad memang menyebut bahawa hendaklah ada sebahagian daripada daging korban itu disedekahkan kepada orang miskin dan hukumnya wajib. Cuma mereka tidak menetapkan berapakah kadar bahagian yang wajib disedekahkan kepada orang miskin. Sebagaimana yang saya baca tadi daripada rujukan tadi, asalkan yang kita bahagi itu dapat dikenali sebagai satu sedekah, kita pun seronok bagi, orang tu pun seronok terima. Dia tak adalah terima macam, besar ni ya. Okey, itu sudah pun mencukupi syarat sebagai bahagian yang disedekahkan kepada orang miskin. Jadi amatlah tidak patut apabila disindir sebagai mazhab Ayah Pin, orang yang mensedekahkan banyak ini kepada orang miskin dan lainnya dibawa balik ke rumah. Padahal itu termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudiannya, jika seseorang tu makan semua sekalipun, ia tetap halal, bukan haram, dan korbannya tetap sah. Cuma dalam mazhab Asy-Syafi'i, hendaklah dia qada balik dengan pergi membeli daging yang
dalam jumlah yang boleh disedekahkan, lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Okay? Ada pandangan boleh pergi beli. Daging korban tadi semua dah bawa balik, semua dah makan, semua dah belanja orang-orang yang berkecukupan untuk makan. Bahagian yang wajib kepada fakir tadi boleh diqada dengan cara membeli di pasar raya, di pasar. Satu bahagian yang boleh dikatakan sebagai sedekah, mungkin 500 gram, mungkin 1 kilo, dan disedekahkan kepada orang miskin. Demikianlah yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian kita juga telah merujuk kepada pandangan lain, kepada pandangan jumhur. Dan tuan-tuan dan puan-puan, di sini ingin saya ajak agar sudah sampai masanya para ustaz kita apabila membicarakan persoalan fiqh, isu-isu fiqh, mereka meluaskannya. Tidak lagi terbatas kepada mazhab Asy-Syafi'i sahaja, tetapi juga meluaskannya kepada mazhab-mazhab yang lain. Okey, dan kita lihat apa yang ada dalam mazhab tersebut. Ustaz Azhar Idrus dalam video tersebut, dalam kuliah tersebut, mungkin sedang bercakap kepada hadirin di tempat tersebut yang mungkin sesuai. Ada orang miskin untuk disedekahkan. Okey, tetapi di tempat lain tak ada orang miskin disedekahkan. Macam mana mereka nak lakukan korban? Okey, jadi macam mana orang pantai timur sebut lebih molek, betul ke? Jadi adalah lebih molek jika dalam persoalan fiqh ini diperluaskan, keluar daripada mazhab Syafi'i. Asyik duk sempit kat situ saja. Ayuh kita meluaskannya kepada mazhab-mazhab yang lain. Ustaz Azhar Idrus kena sedar bahawa meskipun dia bercakap dengan audiens di tempat itu, tetapi dia kena tahu ada kamera di depannya. Okey, dan kamera itu kemudiannya dirakam, disebarkan, seluruh Malaysia tengok. Bahkan satu dunia, semua orang yang faham bahasa Melayu akan tonton. Sebab Ustaz Azhar Idrus adalah Ustaz selebriti. Jadi bila dia nak bincang hukum, dia kena bincang pada kadar ataupun tahap international, bukan lagi setempat sahaja, ya. Dan apabila kita merujuk kepada pandangan lain, kita meluaskan perbincangan ini kepada mazhab lain, kita telah pun temui bahawa di sisi jumhur hukumnya ialah sunat, bukan wajib. Okey, sunat tentang pembahagian daging korban itu. Ya. Jadi memang sekali lagi tidak dilargukan. Ambil sedikit, sedekah banyak, itulah yang afdal. Tapi jika seseorang itu nak makan semua, nak sedekah semua, boleh saja sebab hukumnya ialah sunat dan bukannya wajib. Sebagaimana yang telah kita baca tadi, ya. Ini di sisi jumhur. Sebagaimana kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi tadi, memang ada sekumpulan dengan pandangan yang Imam Al-Qurtubi kata apa? Syaz, yang janggal ataupun yang asing, yang berkata ia adalah wajib. Okey, yang ia adalah wajib. Jadi tuan-tuan, itu yang saya masukkan dengan diluaskan, satu pandangan yang kecil sahaja. Baik, dan tidak ketinggalan, ya, saya menasihati diri saya sendiri dan kepada Ustaz Azhar Idrus juga, nak jawab soalan tak payahlah menyindir-nyindir, tak payahlah membodohkan orang lain, tak payahlah nak kata sebab tak mengaji. Sekarang ni siapa yang tak mengaji? Tak payahlah nak kata bodoh, lagi bodoh dari Syiah. Sekarang ni siapa lagi bodoh dari Syiah? Tak payahlah pula berkata itu mazhab Ayah Pil, padahal itu mazhab Asy-Syafi'i. Okey, moga-moga kita mengambil iktibar daripadanya. Tak ada orang yang perfect, tak ada orang yang sempurna. Tapi bila cakap dengan begitu ujub, yang begitu hebat, dia jadi lainlah. Baik, moga-moga ada manfaat perkongsian saya ni, dan moga-moga bukan saja kita dapat ambil ilmu, tetapi juga ambil iktibar daripada perbincangan ataupun penyampaian saya ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.